Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Hashimatul Fatmah Hashim, merupakan penyelaras unit pengurusan kualiti akademik di bahagian jaminan kualiti akademik UNIMAS, dan rakaman ini merupakan cara memberi maklum balas program Self Assessment Report ataupun dikenali sebagai PSAR. PSAR adalah merupakan penambahbaikan kualiti berterusan sistem penyampaian program dan pemantauan dan penyemakan program akademik serta proses refleksi kendiri, iaitu program akan menyediakan laporan PSAR ini akan tertumpu kepada prestasi program dan keberkesanan program tersebut. Jadi PSAR ini adalah merupakan laporan yang perlu dihantar oleh setiap program akademik pada setiap tahun, iaitu pada setiap tahun akademik. Yang ini adalah diluluskan oleh Mesyuarat Senat pada bilangan 8 2019 ke 189. Laporan PSAR ini yang telah dihantar bagi setiap sesi akan mengenal pasti isu dan kekurangan dalam mengekalkan standard akademik program masing-masing. Kita ada 163 program akademik secara keseluruhan di UNIMAS, dan dalam laporan ini akan ada tindakan sewajarnya dapat dilaksanakan bagi menambah baik standard akademik. Apakah tujuan laporan PSAR ini diadakan? Ini adalah bagi memenuhi keperluan MQA bagi setiap kali lawatan audit akreditasi diadakan. Dan laporan ini juga adalah untuk memastikan tindakan pembetulan diambil ke atas perkara-perkara yang dilaporkan. Jadi ia akan melibatkan keseluruhan fakulti dan mana-mana PTJ yang berkaitan. Ini adalah merupakan proses kerja bagi PSAR. Saya rasa dia kecil sedikit, tapi saya rasa masih boleh lihat. Mulanya adalah fakulti menyediakan laporan kendiri, iaitu PSAR. Ini adalah disediakan oleh penyeras program. Semakan oleh FQMC adalah pegawai kualiti akademik yang telah dilantik di fakulti masing-masing. Fakulti menghantar PSAR ke BJKA dan disahkan oleh dekan masing-masing. Dan di peringkat kami, BJKA akan menyediakan dokumen rumusan dan analisis risiko. Dan rumusan laporan ini akan dihantar ke fakulti untuk verifikasi, dan jika tindakan melibatkan fakulti sahaja, fakulti pada sesi seterusnya fakulti akan mengambil tindakan, dan jika isu selesai akan dimajukan kepada dalam mesyuarat jawatankuasa pengurusan jaminan kualiti akademik, dan jika tidak dapat diselesaikan di peringkat fakulti, di mana ia akan melibatkan PTJ berlainan, isu akan dipanjangkan ke PTJ yang berkenaan. Di sinilah fungsi maklum balas PSAR ini, iaitu di mana dipanjangkan kepada PTJ yang berkaitan. Jadi di peringkat ini kami memerlukan maklum balas daripada PTJ yang berkaitan. Jika selesai, kami akan melaporkan kemajuan di mesyuarat jawatankuasa pengurusan jaminan kualiti akademik UNIMAS, dan jika belum selesai akan kami perlu juga maklum balas, tapi kami akan memantau isu ini sehingga di mesyuarat jawatankuasa pengurusan jaminan kualiti akademik pada sesi seterusnya. Mesyuarat jawatankuasa pengurusan jaminan kualiti akademik ini akan dipengerusikan oleh Naib Chancellor sendiri. Jadi bagaimanakah memberi maklum balas PSAR ini? Saya memberikan satu contoh. Ini adalah PTJ yang terlibat adalah pejabat pembangunan. Ini yang diterima daripada email setiap PTJ.
Okey, jadi apa yang telah dilaporkan oleh Fakulti Alam Bina? Di sini program terlibat adalah WH00 iaitu Seni Bina. Okey, areas of concern yang telah dibangkitkan oleh fakulti adalah there are only 2 nearby stores selling art supplies outside the campus. There is no art supply store in the campus. Step taken, none. Okay, mereka tidak dapat menyelesaikan isu ini. Hasil daripada maklum balas fakulti, mereka telah menyatakan has been highlighted during audit location report as per attachment Teaching and Learning Facilities Audit FAB Dr. Aidil September 2020 dan audit FQMC Fakulti Alam Bina report by Prof Zainab Ngaini pada September 2020. Dia telah mengutarakan masalah ini kepada auditor yang terlibat. Jadi, maklum balas pada pihak BGKA adalah mohon nyatakan sekiranya ada tindakan lanjut dari pihak fakulti berdasarkan laporan audit lokasi. Okay. Jadi, apabila kami telah mengemail fakulti yang terlibat, ini adalah merupakan tindakan susulan fakulti pada yang terkini. Okay, yang terkini. Okay. So, apakah maklum balas fakulti? Fakulti menyatakan there are already 3 to 4 numbers art stores just outside UMass campus. More stores are available in Kuching areas. Planning to set up FAB store already mentioned in kertas kerja FAB JK Pembangunan dalam bentuk PDF, okay, under RMK12 budget. Dan mereka telah menyatakan bukti yang terlibat dalam maklum balas ini, iaitu mereka telah memberi kertas kerja JK Pembangunan Universiti Malaysia Sarawak, iaitu permohonan peruntukan kerja pengubahsuaian bangunan FAB untuk kegunaan program pasca siswazah dan pra-siswazah Fakulti Alam Bina. Okay. Dan ini merupakan isu yang terlibat, iaitu mewujudkan ruang untuk penjanaan pendapatan seperti kafe dan ruang komersial seperti kedai alat tulis dan runcit. Okay. Dan ini adalah diperakukan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Bilangan 1 2020 pada tahun lepas. Dengan segala hormatnya dimohon untuk memperakukan cadangan memohon peruntukan bagi kerja-kerja pengubahsuaian bangunan Fakulti Alam Bina untuk kegunaan program pasca siswazah dan pra-siswazah Fakulti Alam Bina. Jadi soalannya, bagaimanakah pihak PTJ memberikan balas? Okay. Jadi kami telah email kepada PTJ yang berkaitan. Apakah komen pihak BGKA ke atas tindakan susulan yang telah dibuat oleh fakulti? Okay. Jadi pada isu ini kami memberi komen isu ini belum selesai dan perlu maklum balas status terkini dari pejabat pembangunan. Okay. Jadi kami memerlukan respon dari pejabat pembangunan. Tapi apakah contoh-contoh respon yang boleh diberikan oleh PTJ? Okay. Dari segi ini adalah apakah contoh maklum balas yang boleh diberikan daripada pejabat pembangunan. So, jadi contoh maklum balas yang boleh diberikan, ini adalah contoh sahaja ya. Pihak PTJ boleh memberi apa-apa maklum balas yang berkaitan. Okay. Contoh maklum balas adalah mungkin notis sebuah harga telah diiklankan, maklum balas jadi dalam jadual yang telah diberikan, pejabat pembangunan boleh maklumkan, maklumkan tarikh notis telah dikeluarkan. Jadi apa yang diperlukan sebagai lampiran, kepelkan bukti notis sebut harga sertakan lampiran berkaitan. Jadi kan letak lampiran 1. Mesti label lampiran telah dikepelkan. Mungkin juga kontraktor telah dilantik. Kerja pembangunan sedang dilaksanakan. Jadi, maklum balas yang diberikan adalah kontraktor telah dilantik dan kerja pembangunan sedang dilaksanakan. Pejabat pembangunan boleh memberikan tarikh jagaan tamat dan jika boleh sertakan gambar dan lampiran berkaitan.
Okey, ini adalah boleh diletakkan di labelkan sebagai lampiran 2. Okey. Mungkin juga projek yang dinyatakan telah pun siap. Jadi contoh amalan balas yang diberikan adalah unit kedai F&B telah siap pada 20 Julai 2021 yang lalu. Jadi apa yang diperlukan adalah pihak PTJ perlu memberi bukti berkaitan. Contohnya gambar, okay, dan apa-apa lampiran yang telah berkaitan. Okay, dan dilabelkan sebagai lampiran 3. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengan maklum balas dan lampiran tersebut bolehlah di-email bersekali. Okay, supaya mudah untuk pihak BJKA untuk menyemak lampiran yang telah disediakan. Lampiran-lampiran yang berkaitan, okay, perlulah dilabel sebagai lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3. Okay, supaya mudah dirujuk oleh pihak BJKA dan mudah dirujuk sebagai lampiran dalam mesyuarat tersebut nanti. Okay, semua maklum balas dan lampiran boleh dihantar melalui email ataupun boleh disertakan oleh link OneDrive. Jadi, kesemua maklum balas SLR ini akan dibentangkan di dalam mesyuarat jawatan kuasa pengurusan jaminan kualiti akademik yang akan dipengerusikan oleh Datuk Anak Chancellor. Sekian, terima kasih.